Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita bertemu dalam PTPR, pembelajaran daripada rumah hari ini, alhamdulillah. Jadi untuk itu kita mulakan pelajaran kita dengan Ummul Furqan, Al-Fatihah dan doa pembuka hati agar Allah berikan kelapangan hati pada hati kita. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa sya'na hadaina. Baik, alhamdulillah hari ini kita nak belajar subjek munakahat 30 minit sahaja. Jadi untuk itu saya mulakan dengan bismillah dan saya mulakan dengan video. Tengok video ni dulu. Biarkan begitu saja. Saya bukan nyanyi, Terikat namun ada tak kaitan bertali. Mencoba menimbulkan mati namun terputus jua. Inilah Hakim Rusli kan. Okey, jadi dalam lagu tu dia ada cakap mencuba menyimpulkan mati namun terputus jiwa. Maksudnya apa? Apa yang nak disimpulkan tu? Apa yang terputusnya? Hari ni kita belajar iaitu tajuk talak. Okey. Terputus juga maknanya dia seboleh-boleh nak rapatkan dan akhirnya terputus jua. Jadi hari ni kita nak belajar talak. Talak ni subjek famous dalam kalangan orang-orang Islam di seluruh dunia dan seluruh manusia lah dekat dunia ni. Jadi talak ni sebenarnya, sebelum kita masuk dalam pelajaran yang lebih lagi, saya nak kemukakan satu fakta bahawa penceraian di Malaysia semakin lama semakin meningkat. Daripada tahun 2016 hingga ke tahun 2017 dan sehingga sekarang 2020, kes semakin lama semakin meningkat. Puncanya apa? Tidak ada persefahaman. Suami curang, suami tidak bertanggungjawab. Yang bagi lelaki tiada persefahaman dengan pasangan, campur tangan mentua. Ini dah masuk orang yang ketiga lah. Kemudian isteri curang. Jadi kalau kita tengok negeri dengan kes penceraian tertinggi bagi tahun 2017 bagi umat Islam adalah dimenangi oleh Selangor. Selangor negeri yang pertama catat kes yang tertinggi dalam talak. Nombor 2 Naib Johan, Johor. Ini bagi tahun 2017 4,000 dalam masa setahun. Jadi maknanya terlalu ramai di kalangan umat Islam. Dan jika bukan Islam, orang Selangor pun ada 2,000, Johor ada 1,000. Maknanya orang Islam lebih ramai daripada bukan Islam. Jumlah kahwin menurun ni daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. Murid-murid sila ambil berat dan sila ambil pengetahuan kerana ini penting. Jumlah kahwin menurun, cerai meningkat. Bilangan perkahwinan pada tahun 2018 206,000 kepada 203, turun 3,000. Orang yang berkahwin ni pada tahun 2018 sehingga tahun 2019 dia menurun. Maknanya tak ramai orang yang kahwin, manakala orang yang bercerai pada tahun 2018 sehingga 2019 meningkat 12%. Maknanya dia daripada 2017, 18, 19, 20 meningkat sikit meningkat. Ini adalah daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang kemukakan benda ni. Jadi benda ni adalah fakta dan statistik Malaysia yang betul lah. Penceraian pasangan muda di bawah usia perkahwinan 5 tahun. Maknanya bila dia kahwin tu tak sampai 5 tahun dah bercerai. Moga-moga kita dijauhkanlah ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan sepupu-sepupu kita. Okey, kita terus dari segi bahasa.
Talak dari segi bahasa adalah meleraikan atau melepaskan. Dalam lagu Hakim Rusli tadi, dibiarkan begitu saja. Ada tajuk dia kan, meleraikan dan melepaskan. Jadi talak dari segi bahasa adalah melepaskan. Dari segi istilah, meleraikan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak. Maknanya dari segi bahasa tadi meleraikan. Dari segi bahasa dan istilah adalah meleraikan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talak. Sebagai contoh, apa dia lafaznya nanti kita akan belajar. Contohnya apa? Saya ceraikan awak. Saya tak nak tengok muka awak lagi. Awak pergi daripada sini. Itu antaranya lafaz talak. Talak ni cerai, berpisah. Antara lafaznya, dah kau pergi daripada sini, jangan balik sini lagi, aku tak nak tengok muka kau. Banyak berlaku. Dia ada dua, jelas dengan tidak jelas. Jelas tu macam mana? Jelas tu, aku pisahkan kau, aku ceraikan kau dengan talak satu. Itu jelas. Soreh. Kalau kinayah, dia berkiasan, iaitu seperti, aku tak nak tengok muka kau, kau balik rumah mak kau duduklah sana. Sebagai contoh itu tidak jelas, tapi kalau niatnya tujuan untuk cerai, maka jatuhlah cerai, jatuhlah talak. Okey, murid-murid sekalian, jangan main-main dengan benda ni. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang halal dan dibenci oleh Allah adalah talak. Dalam dunia ni ada benda yang halal, tapi benda ni Allah sangat benci, iaitu adalah talak. Walaupun halal, tapi di sisi Allah, Allah benci. Jaga-jaga dengan talak, jangan dibuat main. Berjaga-jagalah. Mungkin kita kecil lagi, mungkin dah besar nanti kita akan mengalami situasi macam ni, dan kita kena ingat, di sisi Allah ini adalah perkara yang tidak disukai Allah. Hukum talak terbahagi kepada 5. Dia boleh jatuh wajib, dia boleh jatuh harus, dia boleh jatuh sunat, haram dan makruh. Harus, macam mana boleh harus? Kedua-dua pihak berakhlak buruk. Sebagai contoh, si suami memarahi isteri, si isteri melawan, dua-dua berakhlak buruk. Jadi harus si suami menjatuhkan talak kepada si isteri. Dua-dua berperangai buruk. Si suaminya dengan memarahi panas baran, si isterinya dengan cakap tak nak dengar. Jadi dua-dua berakhlak buruk, jadi hukumnya harus. Harus ni apa murid-murid sekalian? Harus ni, buat tak tak dapat apa-apa. Dia jatuh harus. Sebab dua-dua dah tak nak bekerjasama. Yang ni hal ya, yang ni hal ni. Jadi tak boleh bekerjasama, harus talak. Okay, Islam ajar macam tu. Islam ni indah. Kalau rasa tak boleh bersama, susah nak bersama, asyik gaduh je, maka Islam mengajar harus untuk berpisah. Wajib, boleh jatuh wajib. Macam mana talak boleh jatuh wajib? Yang pertama, jika berkemungkinan, adik-adik murid-murid tengok sini, jika berkemungkinan berlaku kemudaratan yang lebih besar. Sebagai contoh, bunuh diri dan murtad. Jika pasangan si isteri ingin bunuh diri, si isteri murtad, nak murtad, jadi si suami cakap, baiklah wahai isteri, lebih baik kau bersama aku, kau bunuh diri. Tak payahlah, tak apa, kita berpisah, tak payah bunuh diri. Macam tu. Ataupun si isteri nak keluar daripada agama Islam, wal-iyazubillah, moga-moga keluarga kita dilindungi daripada benda yang Allah murka dan Allah benci ni, murtad ni, keluar daripada agama Islam. Sebagai contoh, si isteri nak keluar daripada Islam. Abang kalau bersama dengan saya, contoh abang kalau bersama dengan saya nak keluar daripada Islam. Baiklah. Macam tu si suami pun pisahkan isteri, dan isteri tu tak keluar daripada Islam. Sebagai contoh. Jadi nak selamatkan Islam tu, hukum wajib memisahkan, wajib talak. Okey. Sunat, tidak menunaikan tanggungjawab sebagai suami dan isteri, nafkah zahir dan batin. Perbuatan melampaui batas hukum seperti kerap tinggalkan solat, puasa dan berakhlak buruk.
jatuh sunat. Jatuh sunat boleh, maknanya boleh si suami ni memisahkan isterinya, ceraikan, talak. Kenapa? Sebab si isteri tidak menunaikan tanggungjawabnya, seperti contoh solat. Solat ni penting. Adik-adik sekalian mungkin sekarang tak rasa nak menalakkan ataupun menceraikan suami isteri sebab belum kahwin lagi. Tapi nak ceritanya, solat ni sangat-sangat penting. Nampak si isteri ni tak solat, maka si suami boleh hukumnya menceraikan isterinya. Hukumnya sunat. Sebab dengan Allah pun dia tak boleh nak jaga hubungan dengan Allah, tanggungjawab dengan Allah. Tak boleh nak pikul. Macam mana nak pikul tanggungjawab sebagai seorang isteri. So murid-murid sekalian, kalau nak cari pasangan, pastikan dia solat. Dengan Allah dia boleh jaga dengan sempurna, apatah lagi dengan suaminya, dengan isterinya. InsyaAllah boleh jaga dengan sempurna kalau dia jaga hubungan dengan Allah. Puasa, adik-adik sekalian, puasa pun antara perkara yang wajib dalam rukun Islam. Berpuasa di bulan Ramadan. Jika dia tidak puasa, maka boleh menceraikan ataupun memisahkan isteri. Tapi sebelum tu nasihatlah dulu kan. Sayang, sayang, kalau sayang tak puasa, abang ceraikan sayang. Kalau dia tak puasa juga, cerai. Kan, tanggungjawab tak terpikul, tak bertanggungjawab, maka boleh diceraikan. Dan berakhlak buruk, seperti meninggikan suara, mencakap benda yang bukan-bukan, menipu dan sebagainya lah. Tidak menutup aurat, itu antaranya lah. Boleh, hukumnya sunat menceraikan isteri. Tapi kalau boleh selamatkanlah. Nasihat si isteri supaya berubah bersama kebaikan, ke arah kebaikan, untuk sama-sama ke syurga. Kan tujuan perkahwinan tu adalah untuk sama-sama melaksanakan kebaikan, sama-sama pimpin tangan. Yang jauh yang buruk kita baikkan, tegur menegur, kalau salah betulkan. Itu kan tujuan perkahwinan. Jadi kalau berlaku isteri tidak solat, tak puasa dan sebagainya, hal buruk, kita tegur dulu baik-baik. Nasihat seboleh-boleh. Okey. Makruh penceraian tanpa sebab. Si suami ada suka dekat perempuan lain yang lebih cantik. Mungkin si isteri pun ada kenal dengan seorang lelaki yang lebih handsome. Jadi mereka bercerai. Padahal dulu bukan main hantar-hantar surat, hantar-hantar coklat kan. Cawak lah murid-murid semua ni kan. Ada kan? Ada tak ada. Murid-murid saya semua baik, alhamdulillah. Hantar surat, hantar coklat tu dah biasa. WhatsApp lagi zaman sekarang, zaman handphone kan. Hantar gambar lah, apalah. Suka-suka dia je. Jangan macam tu. Dosa tu dosa mata, dosa tangan, dosa hati tu semua dosa. Dapat dosa tu. Jangan macam tu. Jadi mereka ni berpisah tanpa sebab. Jadi hukumnya makruh. Tiba-tiba bini tengah masak kat rumah kan, masak telur. Tiba-tiba suami balik kerja, sayang kita berpisah, bercerai. Terpelanting telur tu. Habis dah. Tiba-tiba je, kenapa? Tanpa sebab. Hukumnya makruh. Haram. Boleh jatuh haram. Si suami kena berjaga-jaga. Bila haram ni maknanya dosa lah. Dosa besar di sisi Allah. Macam mana boleh jatuh haram? Si isteri dalam keadaan haid, keluar darah haid. Si isteri dalam tempoh haid tu, si suami tak boleh ceraikan isteri. Nifas, iaitu selepas mengandungkan anak dan lepas bersalin tu keluar darah nifas. Dah lah si isteri mengandung 9 bulan, dengan anak tu bawa nak lahirkan, punya penat. Tiba-tiba si suami sedap je berpisah. Jahat betul, tak ada hati betul, tak berperi kemanusiaan. Kesian si isteri. Kesian dekat anak-anak sebenarnya. Kerana apa? Anak-anak kurang kasih sayang dengan seorang ayah. Jadi hukumnya haram. Bila nak halal? Selepas bersuci. Contoh kalau dia haid, biasanya dalam paling singkat adalah 1 hari. Paling biasa, paling lama 14 hari atau 15. Jadi dalam tempoh tu, tunggu dia suci, barulah boleh
melafazkan talak. Kalau dalam keadaan haid tak boleh. Selepas bersama isteri dan suami, maknanya dia bersama-bersama, maknanya bersetubuh lah, lelaki dan isteri, suami isteri ni bersetubuh. Tiba-tiba lepas bersetubuh dia menceraikan isteri, jadi hukumnya haram. Dia dah syok dengan isteri dia kan, suka awak suka-suka je dia nak ceraikan. Kalau ada manusia macam tu, maknanya manusia tu hati dia ada something wrong. Okey, mudah-mudahan kita dijauhkan dan Allah pelihara kita bersama-sama. Okey, cukup sekadar tu untuk hari ini pembelajaran PDBR kita ringkas, dan saya harap murid-murid semua faham. Dan saya akan bagi soalan selepas ini dalam bentuk kuis. Jawablah. Dan yang terakhir, kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama menjaga keluarga kita daripada anasir-anasir syaitan yang nak memisahkan suami dan isteri, ayah dan ibu. Sebenarnya itu adalah hasutan daripada syaitan. Syaitan ni dia tak suka kita berkahwin, dia tak boleh buat dosa. Jadi dia nak pisahkan tu pelbagai cara dia guna. Macam ni lah, macam tu lah, tu semua daripada syaitan. Banyakkan mengaji dalam rumah, banyakkan sedekah, banyakkan doa supaya rumah tu dihujani dengan rahmat Allah, supaya dalam rumah tu dipenuhi dengan mawaddah, kasih sayang Allah, hidup bahagia dalam keluarga tu, mudah-mudahan hingga ke syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai anak, murid-murid sekalian, doa Rabbana hablana min azwajina minta maaf, itu doa isteri anak-anak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Untuk doa ibu bapa kita, ampunkan dosa mereka. Moga-moga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat. Minta maaf segala kekurangan, dan kita akan berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.